أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat diberi peluang lagi untuk meneruskan pengajian kita Ightinam Fawaid fi Syarhi Qawaidil Aqaid. Kita sampai pada muka berapa dah tu? 191 ya, 191. Okey. Muka yang ke 191 masih perbincangan tentang sam'iyat. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Thumma qala rahimahullah. Kemudian berkata Imam Ghazali rahimahullah, wa an tu'mina bi'adzabil qabri. Antara perkara keimanan yang kita wajib beriman dalam bahagian sam'iyat, bahawa kamu beriman dengan azab kubur. Wa annahu haqqun, dan dia itu benar. Wa hukmuhu adlun, dan hukuman Allah itu adil. Alal jismi war ruhi, azab itu kena kepada jasad dan juga ruh. Ala ma yasha Allah subhanahu, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali li anna azabal qabri, kerana seksa kubur, wa na'imahu, dan nikmat kubur, min mujawwazatil uqul, dari perkara yang diharuskan oleh akal. Benda ini akal tidak letak dia dan tidak hukumkan mustahil. Jadi apabila datang nas daripada syarak menyatakan tentang berlaku perkara itu, dan benda itu benda yang dalam lingkungan harus pada akal, maka wajib kita terima secara zahir. Wajib secara terima secara zahir, dan tak boleh kita takwil. Yang di sini yang takwilan pada perkara ini dianggap ilhad, dianggap cenderung dan keluar daripada manhaj ahli sunnah, sebagaimana Mu'tazilah dan sebahagian daripada firaq. Mereka mentakwilkan, padahal perkara tersebut tidak perlu ditakwil kerana dia termasuk dalam perkara harus akal. Wa qad ja'atil ahaditsus sahihatu, dan telah datang hadis-hadis yang sahih bi itsbatihi, dengan mengisbatkannya. Wa min zalika hadithul al-qabraini, antaranya ialah hadis dua kubur yang Nabi SAW dalam perjalanan dia melalui dua kubur. Irjaza, apabila melalui Nabi SAW, Nabi lalu ala qabrain, lalu dua kubur, faqala innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir, sesungguhnya kedua-dua ini sedang diazab dan tidaklah diazab pada perkara yang besar. Tak diazab pada perkara besar. Perkara besar pada pandangan dia, pada pandangan dia atau pandangan orang kata perkara ni tak besar, tapi di sisi Allah besar. Itu maksud dia. Kalau tidak akan diazab sedemikian. Jadi kedua-duanya tidak diazab pada perkara yang besar pada sangkaan. Ingat ni benda remeh.
Ingat bahasa kecil tu benda yang remeh, ingat ngumpat orang tu benda remeh. Dan benda tu banyak berlaku kan. Maka itu Nabi kata, sesungguhnya kedua kubur ini sedang diazab dan tidak diazab daripada perkara yang besar pada sangkaan mereka. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang daripada kedua penghuni kubur ini, fakana la yastabri'u, adalah dia tidak melepaskan diri, au la yastanzihu, atau tidak membersihkan, au la yastatiru, ataupun tidak menutup aurat ketika buang air, itulah tidak menutup daripada pandangan orang, min baulihi. Au tu menunjukkan khilaf pada riwayat. Ada riwayat mengatakan la yastabri'u, ada riwayat kata la yastanzihu, ada riwayat kata la yastatiru. Okay. Jadi kubur yang pertama ni dosanya apa? Dosanya dia tidak bersuci dengan betul. La yastabri'u, tidak istibra' pada buang air kecil. Makna air kecil dah habis lagi, dia dah istibra', maka dia pun basuh ala kadar, tiba-tiba keluar air kecil lagi. Menyebabkan bila keluar air kecil bernajis. Bila najis dia sembahyang dalam keadaan najis, sembahyang dia tidak diterima. Ataupun yastanzihu makna sama, tidak bersuci. Tidak bersuci. Bersuci dengan cara tak kena pun termasuk dengan tidak bersuci lah. Ataupun la yastatiru, buang air dengan keadaan tak tutup, tidak menutup daripada pandangan orang. Nampak tak? Tak tutup ada pandangan orang. Bahaya ni. Ada tak sini learning? Ada tak? Apa tak ada? Tempat kecil diri ya. Kecil diri. Adakah dapat menutup daripada pandangan orang? Payahlah dah. Tak tahu kalau orang ngitas belah nampak tak? Nampak tak? Jadi dia perbuatan kecil sebegitu bukan salah. Kecil diri itu kecil dirilah, makruh lah di sisi pandangan mazhab kita, itu makruh kecuali ada hajat. Tetapi pada tempat yang terbuka sedemikian, maka dianggap sebagai orang tak kisah kan. Yang kecil itu bukannya orang Cina alih. Orang Melayu, orang Islam. Tak? Pakai piah pun ada. Tu haji kecil ni. Jadi jaga bahaya itu pada apa? Pada tak la yastatiru, tidak menutupi daripada pandang orang ketika kencing dia. Ala ikhtilafi riwayat, au tu berdasarkan khilaf riwayat. Allah, terima kasih banyak Cikgu Nawawi. Terima kasih. Okey. Wa ammal akharu, adapun kubur yang satu lagi. Kubur satu lagi, fakana yamshi bin namimah, adalah dia berjalan dengan namimah. Dia mengadu domba. Dia berjalan dengan pergi jumpa orang-orang, menyebarkan adu domba. Dia membalah, dia pergi jumpa orang ni, dia kata si fulan kata kawak begini. Dia pergi orang ni kata si fulan kata begini. Ini mengadu domba ni. Nak tujuan untuk melagakan antara orang Islam. Tu yamshi bin namimah. Ada berlaku tak? Berlakulah zaman sekarang lagi mudah. Tak perlu berjalan ke berjumpa dengan orang. Masuk kepada laman muka Facebook je. Komen di situ, tak di sini. Adukan orang ini dengan orang ni. Mengadukan si fulan. Letak gambar si fulan versus si fulan. Tak? Contohlah, lalu benda tu benda yang tidak wajar. Benda yang tidak wajar. Jadi perkara tersebut dia membawa kepada perpecahan. Dia ingatkan biasalah kita nak menegakkan kebenaran. Tu kalau ada tujuan betul tak apalah. Ni tujuan yang bukan tujuan kerana tujuan yang betul, sekadar nak melaga-lagakan, betul lagi benda yang tidak betul dan seumpamanya. Wa fi haditsin 'inda Ibn Majah, dan pada satu hadis riwayat Ibn Majah, istanzihu minal bauli, bersucilah kamu daripada kencing, fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, kerana umum azab kubur ni disebab daripada kencing tak betul.
Sebab itu belajar dalam fiqh kita belajar buat taharah dulu. Jangan anggap kecil, ni marah pula. Pas sudah ngaji fardu ain, bab taharah semayang. Bila nak masuk bab membina negara, menegakkan kedaulatan, menegakkan hukum hakam hudud, masuk kecil tak betul. Betul memang dia kalau belajar secara betul, dia tak perlu pengulangan yang banyak. Mana kita boleh pergi je peringkat fiqh itu satu rubuk ibadat, rubuk muamalat, rubuk munakahat, patu rubuk al-qada dan seumpama ni je satu je, tak ada masalah. Tapi kalau orang awam asas ni kena selesailah benda-benda yang penting ni. Kerana umum mazhab kubur itu daripada apa? Daripada kencing yang tidak bersih. Kena ajar, Islam ajar cara nak kencing macam mana, cara duduk macam mana, cara basuh macam mana. Kalau nak uruk ataupun nak istibrak tu macam mana. Thumma qad warada fil hadithi, kemudian telah datang dalam hadis ma yadullu ala anna azabal qabri, yang menunjukkan bahawa azab kubur yakunu bitanjizil alami, berlaku dengan cara bitanjizil alami, dengan cara disegerakan. Tanjiz ni maknanya dilakukan segera azab, wa bintidharihi, dan dengan ditangguhkan, menunggu-nunggu. Jadi azab itu bi khilafi na'imihi, lain dengan nikmat dalam kubur. Fa innama huwa bi mujarradin intidharihi, nikmat dalam kubur dengan semata-mata menunggunya. Menunggu mana? Tak dapat lagi sebab dibentang, cuma menunggu nikmat. Dibuka pintu syurga, dia nampak nikmat. Tapi nampak tu nikmat dah, faham tak? Nampak balasan dia akan dapat di syurga itu, nikmat-nikmat syurga. Tuhan buka pintu dalam syurga, dia nampak dalam kubur syurga tu. Itu dah jadi nikmat. Tapi tak belum rasa lagi. Lain dengan azab kubur. Azab kubur sama ada menunggu azab, dibuka pintu dalam neraka, nampak azab. Tu azab dah. Sebagaimana orang menunggu hukuman, terseksa. Tunggu hukuman kan, nak jatuhkan hukuman, seksa. Dan mereka juga ada yang dikenakan azab secara langsung. Diketuk dengan pengetuk muka naki, tenggelam 7 tala bumi dan seumpamanya. Mari syuja'ul aqra, mari ular botak. Ular botak apa? Sebab bisa banyak sangat. Mari ular ketik tuan hak duduk dalam kubur tu. Tu dengan azab tanjizil azab ataupun tidhar. Tapi naim, nikmat itu dengan cara ditangguh atau diperlihatkan saja. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih disebut, ma min ahadin minkum yamutu, tidak ada seorang daripada kamu yang meninggal, illa wa yu'radu alaihi makanuhu minal jannati wan nar, kecuali akan dibentangkan kepadanya tempatnya daripada syurga atau neraka dan neraka. Tengok, fayuqalu hadza makanuka, inilah tempat kamu, hatta yab'athaka Allah, sehingga Allah Ta'ala bangkit kamu daripada kubur untuk dihisab nanti. Jadi mereka yang dapat syurga akan dibuka pintu syurga, dia pun bernikmat dengan melihat-lihat nikmat dia. Nampak? Wa qad akhbara Allah subhanahu an ali fir'aun, dan Allah Ta'ala telah menceritakan tentang cerita ali fir'aun dan tentera dia ni. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka itu dibentangkan kepada kumpulan Fir'aun, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Makna setiap masa lah. Ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan hari akan ditegakkan, hari kiamat nanti, adkhilu, akan dikatakan kepada Fir'aun dan
pengikutnya, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masuklah sekalian kumpulan Firaun ni kepada sedahsyat-dahsyat azab. Okey, sekarang ni hok dibentangkan pagi petang tu, betang mana tu? Betang mana tu? Sebab lepas itu Tuhan kata pada hari kiamat akan dikatakan masuklah ke dalam seberat-berat azab. Jadi yang dibentangkan betang tu, betang kat dunia lah. Takkan betang kat akhirat. Sebab lepas akhirat tu Tuhan cerita dah, wa yauma taqumus saatu. Maka yu'raduna 'alaiha, dibentangkan neraka itu dibentang kat dunia. Ini dalil di sisi ahli sunnah mengatakan azab kubur itu sabit dan berlaku. Kerana berdasarkan ayat ini, pembentangan azab neraka kepada Firaun dan pengikutnya itu dibuat siang, pagi dan petang tu, sebelum Allah Ta'ala cerita bahawa mereka akan diazab pada hari akhirat. Qala fil risalatil qudsiyah, berkata Imam Ghazali dalam risalah qudsiyah, washtuhira 'anin nabi, dan masyhurlah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'anis salafis salih, dan daripada para salafus salih, ushtuhira al-isti'adzatu, minta berlindung min azabil qabri, daripada azab kubur. Minta berlindung azab kubur ni berlaku. Nabi sendiri pun doa, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nabi suruh baca doa kan sebelum beri salam tu, ayat akhir tu. Dan salafus soleh pun bila Nabi ada sebut, makna adalah wa huwa mumkinun, dan azab kubur itu termasuk daripada perkara mungkin. Fa yajibut tasdiqu bihi, wajib kita benarkan dengan dia. Wala yamna'u minat tasdiqi bihi tafarruqu ajza'il mayyiti fi butunis sibai wa hawasilit tuyuri, dan tidak menahan, tidak menghalang daripada kita membenarkan dengan azab kubur ini. La yamna'u, tafarruqu fa'il bagi yamna'u, oleh bercerainya juzuk mayat dalam perut binatang buas ataupun dalam hawasi ni makna mulut, paruh, burung-burung. Hawasi ni makna dalam, kita kata burung ni ada tempat makan ya, dalam terkolok burung lah kita kata. Hawasi tuyu, dan juga dalam paruh burung-burung. Okey. Kenapa digini ni? Kerana golongan yang menolak azab kubur dia kata, dah macam mana Tuhan nak kenakan azab kubur? Andai kata orang itu mati kena makan di binatang. Kena makan di binatang. Kemudian jasad dia tu makan dah jadi darah daging binatang. Takkan Tuhan nak azabkan binatang? Kenapa tak? Kalau katalah rimau makan dia, lepas tu makan diproses, dicerna, lepas tu jadi juzuk badan rimau ataupun jadi tahid, dah Tuhan nak kena azab kat mana? Nak kena ke rimau? Takkan begitu kan? Okay. Jadi itu menunjukkan bahawa dalil akal lah tu. Dalil akal. Kita kata itu pada zahir, yang berlaku ini pada alam barzakh, alam lain daripada zahir. Dan bagaimanapun juzuk yang manusia yang dimakan sekalipun masih akan kekal. Sebagaimana dalam hadis adanya ajbuz zanab yang tidak akan hancur tu. Jadi boleh saja Allah Ta'ala mengenakan azab kepada seseorang itu roh dan jasadnya sekali. Roh dan jasadnya sekali. Jadi tidak, sebab tu dikata tidak menghalang daripada kita membenarkan azab kubur ini oleh bercerainya juzuk-juzuk manusia itu, mayat itu dalam perut binatang dan juga burung. Fa innal mudriku li alamil azabi, kerana al mudrik yang merasa bagi kesakitan azab, minal hayawan, daripada sesuatu benda hidup itu, ajza'un makhsusah, juzuk-juzuk tertentu, yuqaddirullahu ta'ala, yang mentakdirkan Allah i'adatal idrak ilaiha, dikembalikan rasa itu kepada juzuk tu. Jadi kalau ada juzuk tu, Tuhan kembalikan sifat merasa pada juzuk tu, cukup dah. Sebagaimana badan kita cocok ujung jari, rasa sakit tak? Sakit mana? Sakit situ dan rasa habis, nampak tak?
Jadi tak beliklah bahawa Allah mengembalikan sifat idrak kepada juzuk yang ada itu, maka merasakan dia sakit bila kena azab. Okey. Yakni maksudnya muftariqatan, sama ada secara bercerai, al majmu'atan ataupun berhimpun, bisuratin dalam keadaan ada rupa manusia lagi, au bila surah atau tak ada rupa, dah hancur lebur contoh. Kena giling dia kata giling. Kena giling kata giling, tak ada rupa sekalipun. Allah Taala mampu untuk mengembalikan rasa sakit itu kepada jasad. Apa? Kemudian katanya lagi, qala Abu Muhammad, fitnatul qabri lil mu'minin, fitnah kubur tu bagi orang mukmin, wa azabuhu lil kafirin wal fasikin. Fitnah ni mana ujian, cubaan kubur, diuji, disoal bagi orang mukmin, dan azab kubur kena kepada orang kafir dan orang. Wa nafa aktsarul mutaakhirina minal mu'tazilati azabal qabri, dan telah menafikan kebanyakan ulama mutaakhirin di kalangan Mu'tazilah menafikan azab kubur. Wa hujjatuhum fi dzalika, dan hujjah mereka pada demikian itu mujarradu safsatatin la haqiqata lahu, perkataan safsatah, kalam fadhi dia bagi. Arti kita kata safsatah ni nak istilah apa? Benda? Ashabul hujjah. Memang dalam mantik dia bahasa hujjah, dia terjemuh panggil benda. Cakap kosong tak? Benda. Apa panggil benda istilah dia? Kecelaruan. Boleh kok. Dia istilah ni sopis lah, sopis. Bahasa orang putih. Sopis. S-O-Y. Has. Bukan sufis. Itu sufi. Sopis. Makna safsah tu. Makna cakap ngaruk ke, cakap tak ada makna ke. Kalam fadhi lah bahasa. Kalam fadhi. Ish hadha kalam fadhi. Syu hadha. Kalam cakap yang tidak ada makna. Nampak macam hebat tapi tidak. Mana tadi? Kemudian wala haqiqatalah, yang tak ada hakikat, yang tidak ada hakikat. Sekadar cakap kosong yang tidak ada hakikat. Wa kaunuhu 'alal jismi, dan keadaan azab itu kena kepada 'alal jismi war ruhi, atas jasad dan ruh, dua-dua kena tu. Itu wa mazhabu ahlil haq, itulah mazhab ahlil haq, mazhab ahli sunnah, khilafan lil falasifah, menyalahi kepada ahli falsafah. Ulama ahli falsafah dia kata tak kena pada ruh je. Sebab tadi lah, kalau jasad itu dimakan menjadi darah daging kepada binatang, macam mana nak kena? Dia kata pada ruh saja. Okay? Dan ada sebahagian daripada ahli falsafah Islam yang pegang kena azab tu pada ruh saja. Itu menyalahi pandangan ahli sunnah. Thumma azabul qabri, kemudian azab kubur, wa na'imuhu, dan nikmat kubur, mabniyun ala baqail arwah, itu dibina atas pandangan kekalnya ruh. Wa huwa madhhabu ahli sunnah, dan itu mazhab ahli sunnah. Okay, ruh ni dia kekal ke dia akan fanat, hapus? Jawapannya ruh ni antara perkara-perkara yang Allah Taala kekalkan. Allah Taala kekalkan. Dia tidak akan musnah. Tak akan musnah hatta dengan nafkhatul ula, dengan tiupan sangkakala pun tak musnah. Tak musnah. Antaranya ruh, antaranya qalam, antaranya al-lauh, antaranya arash, syurga, neraka, kursi, ajbuz zanab. Okey, jadi itu ruh ini dikekal. Ruh ini dikekal kerana Allah Taala menghendaki bahawa dia tidak musnah. Wa huwa madhhabu ahli sunnah, itu mazhab ahli sunnah. Wa ikhtaru Syekh Taqiyuddin As-Subki, ada memilih oleh Syekh Taqiyuddin As-Subki, anna hayataha la tanqati'u ba'da as-sa'ah.
Hidupnya roh itu tidak akan putus ba'da sa'ah. Lepas daripada kiamat tak akan putus. Dengan maksud tadilah, lepas daripada datangnya kiamat, nafqatul ula itu, adakah roh ini akan fana tak? Pandangan-pandangan ulama-ulama kita ada yang mengatakan fana juga ada. Dia antara makhluk yang Allah Taala kekalkan. Lepas daripada kiamat tiupan sangkakala pun dia masih ada. Wakilat tanqati'u baina nafqatain, ada mengatakan dia akan putus kehidupan roh ni. Roh tak akan hidup dah dalam masa tempoh 2 tiupan, sangkakala pertama, sangkakala kedua. Nafqatain, sangkakala pertama, sangkakala kedua tu dipanggil nafqatu al-fana dengan nafqatu sa'q. Tiupan sangkakala yang memusnahkan dan tiupan sangkakala yang membangkitkan. Tanah tempoh itu ada mengatakan roh tidak hidup ketika itu. Wallahu a'lamu bidzalika. Allah lah lebih tahu. Sebab ini masuk pada benda-benda furu' lah, furu' akidah. Thumma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali, wa tu'minu wa tu'mina wa antu'mina. Wa antu'mina, dan bahawa engkau beriman bil mizan, kena beriman dengan mizan. Mizannya apa? Neraca, timbangan. Zil kiffataini, yang mempunyai 2 kiffataini. Kafatain pun boleh baca Zi kafataini atau kafataini, yang mempunyai dua penimbang. Dua daci, dipanggil 2 piring. 2 piring. Wal lisan, dan juga lisan. Lisan tu makna hak ukur dia, hak menanda dia tu. Jadi sebagaimana bentuk daci. Tengok daci. Ada? Tak ada pakai baju daci? Senang nak tunjuk. Ada pakai dalam kan? Senang nak tunjuk. Hak lukis kami dah. Okey, jadi macam biasalah, ini kifatai ini, kemudian dia ada lidah tu ialah yang menunjuk tu. Nampak tak? Yang duduk tengah tu yang menunjuk berat tu. Okey. Lepas tu dia ada amuk tu tiang hak megang tu. Maka beriman, dan hendaklah kamu beriman dengan adanya mizan. Dzil kaffataini wal lisan, yang mempunyai 2 piring dan juga ada penunjuk lisannya yang menunjuk kepada berat itu. Wasifatihi fil 'izami, dan sifat dia pada besarnya katibaqis samawat, umpama luah langit. Menutupi, makna menutupi langit besarnya tu. Tuzanu fihil a'mal, yang ditimbang padanya amalan-amalan. Biqudratillah, dengan kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mampu jadikan amalan itu boleh berbentuk dan ditimbang. Wasanju, sanju ni makna kita kata ukuran. Sanju ni makna ukuran. Ukuran pada hari itu, kalau macam alat nimbang betul, ukur letak batu tu. Ada batu kilo, ada batu gram, ada batu apa tak? Itu sanju. Nak timbang sesuatu tu kan. Jadi boleh kita kata as-sanju ni makna ukuran yang diukur amalan pada hari itu. Mathal dzarri wa khaldal, ialah timbangan zarah dan juga khardal, biji sawi. Khaldal biji sawi, zar ni zarah ni biji sawi. Dah biji sawi. Ni kadang dalam terjemah kan, kita terjemah. Baca kalau biji sawi makna apa? Sebab zar ni kalau ikut tengok dalam kamus, kalau dipanggil dalam terjemahan, dah tahu terjemahan Melayu kita panggil semut merah ke mana. Tapi maksudnya apa? Kalau kita tengok, kalau pada waktu cahaya masuk daripada tikar, ada hak halu-halu. Nampak tak? Debu-debu. Orang kita dah. Kerana itulah yang itu di sisi orang Arab benda yang menunjukkan haluh. Tapi maksudnya bukan mesti begitu. Timbalan mathaqil dzar, makna timbangan zarah ni
Maklum dah zarah ni ialah ukuran orang Arab menunjukkan benda itu halus. Jadi halus tak mesti gitu macam khodar. Khodar biji sawi. Biji sawi orang makan dalam tu. Di kedai India ada kan tok kari biji sawi dah besar tu. Besar tu dak kecil lagi ah. Betul tak? Dak kecil lagi. Tapi bukan maksudnya mesti besar tu. Maksudnya pada cakapan orang Arab mathaqilu dzari wal khodar makna timbangan halus. Timbangan halus. Itu murak dia. Jadi kita bila kita nak terjemuh dalam konteks ayat itu kena letakkan makna tu lah. Cuma makna khodar tu pada bahasa dia biji sawi. Sebab tu dalam kitab seberat biji sawi kan. Misqal seberat biji sawi. Bukan nak sungguh kepada berat biji sawi tu. Bukan nak sungguh kepada berat biji sawi kita timbang biji sawi kan. Tak nak tahu bahawa sikit dan halusnya timbangan itu. Maknanya kalau ada benda halus lagi lah. Tapi pada percakapan penggunaan orang Arab dipanggil mithqal khardal itu menunjukkan halus. Kenapa unit timbangan tu halus? Tahqiqan li tamamil adli, kerana nak mentahqiq, meyakinkan, mesungguhkan bagi sempurna keadilan. Sama lah kalau kita timbang. Kalau nimbang kita pakai nimbang hak jenis timbang benda berat. Kita timbang benda kecil, benda ringan, dia tak naik. Dia punya tu kan, tak naik kan. Nimbang kilo, mari kita timbang apa? Mari kita timbang gula sudu. Nimbang kilo, timbang gula sudu. Naik tak? Tak naik. Tak naik. Dia kena timbang dia, timbang hak jenis sesuai dengan dia. Timbang hak sesuai dengan dia. Hak emas ke kau ni, tak tahu naik. Nampak? Jadi kerana bila benda-benda halus ni kena nimbang dengan unit yang halus. Tutrahu sahaiful hasanati fi kaffatin nur, maka akan dicampakkan suhuf catatan amalan kebajikan pada kaffatin nur, pada neraca atau pada kita panggil apa? Bekas ataupun pada bahagian kifah. Kita panggil apa dua tu? Dacing tu panggil apa tadi? Piring cahaya. Piring cahaya. Piring kebajikan lah. Fayathqulu bihal mizan, maka jadi berat dengannya timbangan jadi berat. Bila letak jadi berat. Ala qadri darajatihi, mengikut kadar darajatnya indallah bi fadlillah, dengan kemurahan kemuliaan Tuhan akan gandakan jadi berat. Wa tutrahu sahaifus sayyiati, dan dicampakkan catatan kejahatan fi kaffatiz zulmati, pada piring kegelapan. Fayakhifu bihal mizan, maka akan jadi ringan bi adlillah, dengan keadilan Tuhan. Maka itulah nak tengok seseorang itu berat. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fahuwa hawiyah. Yang mana orang yang berat amal kebajikan ke berat ke keburukan. Nampak? Okey. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali annal mizan allazi tuzanu bihi a'malul ibad, neraca yang ditimbang dengannya ditimbang apa? A'malul ibad, amalan hamba, min mujawwazatil uqul, dia termasuk daripada perkara yang harus pada akal. Wa qad bihi nususu, dan telah datang dengannya nas dah banyak datang sebut pasal adanya mizan. Al-Quran tu wal waznu yauma idzinil haq wala tukhsirul mizan, tu misal lain tu lah tu. Tapi wal waznu yauma idzin haq, timbangan itu pada hari akhirat itu hak, benar. Okay. Fala yasihu inkaruhu, maka tidak sah untuk kita nafikan, kita ingkarnya. Wa kaunuhu dza kaffataini, dan keadaan mizan tu mempunyai piring, wal lisan, dan juga adanya penanda tengah itu. Lidah yang panggil lidah bagi neraca tu. Huwa madhhabu ahli al-haq, itu dia mazhab ahli sunnah. Li'annahu al-aslu, kan itu asal. Bila kata neraca lah. Wa ghairuhu innama sumiya mizanan
sumya mizanan majazan. Dan selain daripadanya dinamakan mizan itu majaz saja. Jadi hak lain kalau lah kata mizanul ma', neraca air. Neraca air. Neraca air. Awak panggil juga neraca air kan? Itu penamaan neraca tu secara majaz dia. Neraca pada asal makna bahasa Arab, neraca hak ada dua tu lah. Dacing itulah. Hak nak panggil lain, panggil neraca air ke, neraca hak penggunaan itu, hak panggil neraca juga tu. Itu secara majaz. Maka kita nak takwil neraca mana? Jenis nak nimbang mana? Nimbang mana tak? Nimbang hak pada makna asal lah. Maka fala yu'dalu lahu, tak boleh kita palingkan kepadanya pada makna lain illa bidalilin, kecuali ada dalil au dafi'in, dan ada sesuatu yang mendesak untuk kita takwil. Wala dafi'a, dan tidak ada dalil dan tidak ada yang mendesak untuk kita memalingkan daripada makna asal, maka dikekalkan makna asal. Itu kaedah dia. Faham tak? Wa huwa fi suratihi, dan dia mizan itu datang rupa dia, rupa neraca lah, ala muqtadal urfi, mengikut apa yang difaham pada uruf, fil mawazini, pada masalah neraca. Bila sebut neraca di sisi uruf waktu ada dua timbangan, bikaffataini, dengan adanya dua piring, walisan, dan adanya lidah tengah itu, wa syahin itu makna tiang hak pegang dia tu, amudul mizan. Wa inda thaqli, bila berat, yang zilu ila asfala, bila berat piring tu akan turun ke bawah. Wa idza khaffa, bila dia ringan, yas'adu ila fawqa, dia akan naik ke atas. Itu yang ma'rufnya daripada keadaan hay'ah, rupa macam mana mizan. Khilafan liman qala innahu aksu mizanid dunya fi dha. Ini menyalahi bagi pandangan yang mengatakan dia berlawanan dengan neraca kat dunia. Dunia kalau berat turun, kat akhirat kalau berat dia naik. Kerana tak sesuai lah amalan baik tu dia turun bawah, sesuai naik ke atas lah, balik. Jadi itu kerana apa? Kerana sebab nak sesuaikan dengan kebajikan tu. Tapi kata Syekh makna tak ada dalil dan tak ada tu pun. Itu pandangan sajalah, pandangan. Dan kita maklum ini kata benda yang termasuk dalam furu' akidah yang khilafnya tidak mudarat. Sebab tidak ada dalil yang qati' dan pasti tentang sifat-sifat perincian bagi mizan itu. Okay? Wa kaunuhu fil 'izami, dan keadaan neraca itu pada besarnya, ka atbaqis samawat, umpama menutupkan bumi. Marwiyun, ini diriwayatkan fi hadithin, dalam hadis. Bawah tu disebutkan hadis riwayat Hakim daripada Salman Al-Farisi. Okay? Tengok bawah tu lah. Jadi ada hadis lah, saiz dia besar, menutupi langit tu. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, wal mauzunu, yang ditimbang tu apa? As-sahaifu, sahifah, catatan amalan tu yang akan ditimbang. Wakila, ada mengatakan takunul a'malu suratan mahsusatan, amalan itu akan jadi rupa yang berjasad, rupa yang ada jasad. Ada mengatakan yang ditimbang tu amalan. Macam mana? Amalan tu Tuhan akan ubah dia dalam bentuk rupa. Kalau semayang, Tuhan jadikan amalan semayang tu ada rupa tokok. Jadi benda bertokok ni akan letak dalam neraca tadi. Wahiyallati tuzan, dan itu yang akan ditimbang. Wallahu a'lam. Ni juga termasuk daripada furu' akidah yang mana khilafnya tak ada masalah. Wa kaunus sanji, dan keadaan unit timbangan itu, mathaqilal dzarri, ialah mithqal, ukuran zarah dan biji sawi itu, thabitun minal Qur'an, itu sabit daripada Quran. Man ya'mal mithqala dzarratin. Wal ahadis, dan sabit daripada hadis. Wa kaunu dzalika tahqiqan, dan keadaan demikian itu mensungguhkan litamamil adli, bagi kesempurnaan adil, wadihun, jelas sangatlah.
Memanglah Allah Ta'ala dia akan kira satu-satu, akan adil timbangan Tuhan. Fa innal khardala, kerana khaldal, biji sawi ni la tumilu al mizanan, la tumilu, tidak akan mencenderungkan, tidak akan memberatkan neraca. Ambil biji sawi letak dalam nimbang, berat tak dia? Tak berat ah. Nimbang waktu lah, nimbang biasa. Kalau nimbang mah bagi nimbang kok, tapi tak ada tu. Ya ada mana? Cepetok tu tak? Letak tu. waktu naik tu. Tak je sari naik tu. Tapi kalau menimbang biasa, tak naik. Tak sebiji sawi tak jadi. La tumilu mizalan, tidak akan mencenderungkan neraca. Bal a'dadu minha kadzalik. Bahkan banyak daripada biji sawi pun a'dad, beberapa bilangan biji sawi pun masih tidak akan memberatkan mizan. Wa in kathurat, walaupun banyak, zahara atharuha. Wa in kathurat, jika banyak, zahara atharuha, barulah zahir kesannya. Kalau banyak baru zahir. Beli sekilo biji sawi, nak masak contohnya kan, baru jadi. Wallahu a'lam. Allah lah lebih tahu. Kemudian kata pengarang rahimahullah, thumma qala rahimahullah wa an tu'mina bis-sirat. Sikit ya. Wa an tu'mina bis-sirati, dan bahawa kamu beriman dengan adanya sirat, adanya titian, bridge. Wa huwa jismun mamdudun, iaitu satu jisim yang mamdud, yang dibentangkan, ala matni jahannam, di atas neraka jahannam. Alamat ni maknanya dibentang atas jahannam. Maknanya jahannam duduk bawah, neraka duduk bawah, jahannam duduk bawah. Jahannam duduk bawah, atas tu dibentangkan di tiang. Nampak? Di atas neraka jahannam. Ahaddu minas saifi, lebih tajam daripada pedang. Wa araku minas sya'ri, dan lebih halus daripada rambut. Tazillu alaihi, akan gelincirlah di atas jambatan itu, aqdamul kafirin, kaki orang kafir, bi hukmillah, dengan hukum Tuhan. Fatahwi bihim, maka jatuhlah dengan mereka itu ila, ke dalam neraka. Wa tathbutu alaihi, dan akan sabit, akan tetap di atasnya, aqdamul mu'minin, kaki orang beriman. Fayusakuna ila daril qarar, maka mereka akan berjalan dibawa atau dihambat, mereka akan disuruh berjalan kepada negeri qarar, negeri yang kekal, itu syurga. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, annas-sirata haqqun, sirat itu jambatan yang ada merentangi neraka ke syurga, benar. Sabitun, sabit dia, li'annahu min mujawwazatil uqul, kerana dia termasuk daripada perkara yang harus pada akal. Wa qad warada tawqifu bil akhbil wa warada tawqifu, dan telah datang tauqif. Tauqif ni makna tauqifiyah. Tauqifiyah makna kita kata perkara yang mana? Wa qad warada tauqifu, telah datang tauqif bil ikhbari anhu, dengan menceritakan menceritakan tentang sirat ini. Jadi sifat sirat datang penceritaannya, tapi pada pengkhabaran sifat tauqif. Tidak ada, kita kata, cerita yang sampai tahap kepada qat'i. Nampak? Sampai tahap kepada qat'i. Maka tauqif pada menceritakan tentang sifat-sifat itu, itulah yang seeloknya. Wa qad warada, telah datang at-tauqifu, berhentinya. Makna kita berhenti berdasarkan apa yang datang secara tauqifiyah. Tak boleh kita kiaskan atau gunakan ijtihad pada nak menentukan sifat-sifat. Bil ikhbar, dengan pengkhabaran tentang sirat. Kita hanya bergantung kepada pengkhabaran tentang sirat itu saja.
Tak boleh kita kata sirak ni boleh jadi macam drawbridge ke mana dak. Ada ataupun Jambatan Pulau Pinang ke. Ada. Tahu kita hanya terhenti pada pengkhabaran tentangnya saja. Okey. Wa kaunuhu. Okey. Kemudian selesai situ. Jadi pada masalah sam'iyah ni kita tauqif pada pengkhabaran tentangnya saja. Wa kaunuhu ahadda minas sayfi, dan keadaan titian itu lebih tajam daripada pedang. Wa araku minas sya'ri, dan lebih halus daripada rambut. Huwa fi sahihi Muslim, datang dalam sahih Muslim, min riwayati Abi Sa'id, daripada riwayat Abi Sa'id, wa huwa mauquf, tapi hadis itu mauquf. Apa? Tapi tengok situ. Mauquf pun tengoklah dalam tak ada syarah sini dak. Perkara berkaitan dengan perkara akidah ni, hatta mauquf sahabat fi hukmi raf'i kadang-kadang. Sebab apa? Sebab benda yang ghaibiyat ni sahabat takkan ijtihad daripada diri sendiri. Ya. Ala kulli hal, kerana periwayatan itu, maka katakanlah orang tak terima sifatnya bergiam-giam, tak ada masalah, sebab dia termasuk daripada benda yang bukan qat'i. Bukan qat'i. Walaupun hadis sahih Muslim itu sahih, tapi selagi mana tak qat'i. Sebab itu yang pastinya kita beriman dengan adanya sirat. Beriman dengan adanya sirat. Tapi ahli sunnah dia terima. Ahli sunnah dia terima walaupun hadis tersebut tidak sampai pada martabat mutawatir ataupun kepada darjat qat'iyah, pada perkara yang melibatkan sam'iyah ini, bila sahih dan sabit diterima. Sahih dan sabit diterima apabila dia tidak bercanggah dengan benda-benda lain, ya. Tapi dia tidak boleh dijadikan hujah untuk menafikan pandangan, ataupun kita kata sekadar makna kita kata benda itu khilaf lah, khilaf pada sifat perincian perkara tersebut. Okey, wa qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, lam ajidhu fil ahadits sahihah, sifat demikian tu aku tak dapati dalam hadis yang sahih. Wa inna ma yurwa an ba'd sahabat, diriwayatkan daripada sebahagian sahabat. Namun kharrajal hakimu, telah mentakhrijkan oleh Imam Hakim An-Nasaiburi min hadis Salman radhiyallahu ta'ala, daripada hadis Salman Al-Farisi, annahu mithlu haddil Musa, seumpama tajamnya pisau. Musa ni pisau, tajamnya pisau. Wa qala, kata Imam Hakim An-Nasaiburi, sahihun ala syarti Muslim, hadis yang riwayat daripada Salman Al-Farisi itu rawi-rawinya sahih mengikut syarat Imam Muslim. Wa ma dzakarahu al-Qarafi, apa yang disebut oleh Imam Qarafi fi wus'ihi, pada luas. Dan Imam Qarafi kata ada sirat ni dia luas, lapang. Wa anna fihi tariqan, sirat pula ada dua jalan pula. Nak ambil. Ada dua jalan pula. Wa taqatin, dan ada taqat, makna kita apa? Ada lubang lah. Lubang yang turun ke neraka tu. Itu yahtaju ila tauqif. Perlu kepada tauqif. Imam Qarafi sebut tu kena ada sandaran lah. Wala tauqif, tapi tidak ada sandaran daripada nas, maka fala yasih, maka tidak sah. Sekadar kita kata pandangan dia lah. Wa ghayatu hujjatil mu'tazilah, ghayah hujjah golongan Mu'tazilah ni fi inkari sirat, pada menafikan sirat, ila istibadu imkanil masyi. Habis-habis Mu'tazilah berhujjah kenapa sirat ni tak ada, dia kata istibad imkanil masyi alai, jauh sangat mampu untuk berjalan di atas ni. Nak jalan mana kalau jambatan tu halus daripada rambut, tajam daripada pedang, mana boleh berjalan? Sekadar diguna zahir tu lah. Wukufan ma'al ma'quli syahid, kerana mereka terhenti kepada ma'quli syahid, perkara yang dipikir akal pada benda yang dapat dilihat. Pada lihat gitu benda halus, nak jalan mana? Jatuh terus lah, takkan boleh belajar jalannya. Wa qad wujida fid dunya, tengok Syekh Ahmad Sarut kata, kata dok, bahkan dalil itu tak kuat. Sebab apa? Wa qad wujida fid dunya, di dunia pun didapati ada bahlawan. Bahlawan ni golongan ni ahli sirkus. Ahli sirkus ni.
Ahli sirkus yamshi 'alal habli, boleh jalan atas tali tu. Wa huwa nahwun minhu, pada tali tu halus umpama tu juga. Tak, boleh ada jalan atas tali. Dilatih gitu. Dan itu dalil jelas dah, boleh tolak pandangan Mu'tazilah. Dia kata tak boleh nak jalan. Dah tu orang boleh jalan atas tali tu. Ma'a anna dar, bahkan dar makna darud dunia ni, negeri dunia ni laisat bi mahalli kharqil awaid, bukan negeri yang mana dicarikan adat. Dunia ni bukan negeri cari adat, negeri yang berlaku dalam sistem adat. Tapi ahli sirkus boleh jalan, menunjukkan dari segi hukum adat pun tak pelik. Maka wal akhiratu mahallun lidzalik, akhirat ni memang tempat mencari adat. Maka payah apa Allah Ta'ala nak berperjalankan manusia di atas sirat yang sifatnya begian. Jadi itu tolak kepada hujah Mu'tazilah. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya ditanya Nabi, kaifa yamshil kafiru, bagaimana orang kafir jalan? Penuh sahabat saya tanya orang kafir jalan macam mana? Ala wajhihi yaumal qiyamah, macam mana orang kafir jalan dengan muka pada hari kiamat? Apa dalam hadis pun banyak, dalam Quran pun ada sebutkan orang kafir akan berjalan ala wujuhihim, berjalan tu dengan muka. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana orang kafir berjalan dengan muka? Faqala innal ladzi amshahu ala rijlihi fid dunya qadirun ala an yumshiyahu ala wajhihi, sesungguhnya Tuhan yang memperjalankan seseorang di atas kakinya di dunia, Tuhan itu juga qadirun, dia mampu untuk memperjalankan orang itu di atas muka. Bagaimana mampu jadikan kaki berjalan? Apa salahnya Tuhan jadikan muka berjalan? Jalan atas muka. Maknanya tak pelik. Ada binatang jalan tak pakai kaki. Ya, binatang jalan tak pakai kaki. Boleh ada. Ulung kan pakai kaki. Jadi Allah Ta'ala boleh memperjalankan dengan muka. Al-hadis. Wal jisru. Okey, jisru tu apa? Al-qantaratu. Qantarah ni makna jabatan lah. Wa matnu jahannam, makna zahruha, belakang dia. Makna belakang makna atas jahannam. Wa jahannamu ismun li jumlatina. Jahannam ni makna nama bagi himpunan api neraka tu. La li tabaqatin minha faqat, bukan nama bagi satu lapisan saja. Ini di sinilah makna jahannam tu, maksudnya neraka secara umumlah. Memanglah jahannam tu kalau kita tengok dari segi tingkat neraka tu ada jahannam, ada lazza, ada saqar, ada hawiyah dan seumpamanya. Tapi di sini maksudnya neraka secara umum, bukan menunjukkan kepada satu peringkat, satu lapisan daripada neraka faqat. Wa fil Bukhari, dalam hadis Bukhari disebut yajuzul mu'minuna sirat, orang beriman akan melalui sirat, jambatan. Fayuhbasuna ala qantaratin, lalu dia akan ditahan pada jambatan bainal jannati wan nar, antara syurga dan neraka akan ditahan hatta yatawahabu al-huquqa bainahum, sehinggalah mereka yatawahabu saling menyelesaikan hak. Yatawahabu ni makna kita kata tawahaba ni makna saling ambil mengambil, beri memberi hak. Makna siapa yang belum selesai hak, awak hutang aku, awak buat saya gini, kamu buat aku gini, selesai situ. Akan menselesaikan, akan mengheboh-hebohkan hak masing-masing. Hak ni ada berhutang dengan ni, hak ni ada seksa ataupun mengkhianat orang ni, orang ni ada melukakan dia, akan diselesaikan di situ. Jadi kalau banyak masalah dengan manusia, lambat masuk. Lambatlah kena tahan di sirat. Qala Syekhuna Abu Abdillah Al-Qawri rahimahullah, yaqulu, kata dia, as-siratu fil Bukhari siratan. Sirat yang disebut dalam hadis Bukhari itu ada dua sirat. Siratun amun, sirat yang umum, wa siratun khasun, dan sirat yang khusus. Ada ada jabatan yang khusus. Nampak tak? Jadi hak tu disebut dalam Bukhari
sirat gini, ada sifat sirat gini. Makna apa? Makna ada dua sirat yang am, ada sirat yang khas. Wallahu alam. Ini tafsiran ni pada makna sirat tu lah. Ala kulli hal, benda ini berhajat pada tauqif lah. Wa tatafawatun nasu fin najati alai, dan berbeza manusia pada selamat daripada sirat itu. Jadi manusia ada yang ya juzunahu kal barqi, ada yang melintasi umpama kilat, suf sampai dah. Panggil flash macam dia dengan kilat. Ada yang karihil mursalah, angin kuat, lambat sikitlah. Kal jawadi, ada yang melaluinya seperti kuda laju. Lepas tu ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang heret muka, ada yang jatuh pun ada. Dia tak sebutkan. Wa alaihi kalalib. Dalam hadis lain disebut atasnya dia ada pencakup, dia ada benda tajam yang akan cuba tarik, akan jatuhkan orang daripada sirat masuk dalam tu. Kasyauki sa'dan, seperti apa? Seperti duri pokok sa'dan. Dia tengok syauki sa'dan. Asal ada dalam ni tak? Ada tak ditulis? Ta'liq ada dalam ta'liq? Tak ada. Dalam syarah-syarah kitab-kitab akidah lain ada kan? Kasyauki sa'dan. Yang mana duri ni akan sakup orang itu supaya orang terjatuh dalam neraka. Okey. Jadi berbeza manusia pada melepasi sirat. Wa wuqufur rusuli dan akan berhentinya, akan tunggunya rasul di sisi sirat. Yaqulu, hal keadaan mereka berkata, Rabbi salim, ya Allah selamatkanlah, para nabi ni berdoa bagi umat dia, ya Allah selamatkan. Kama warada fi sahih, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Wa darul qarar, apa makna darul qarar dalam perkataan Imam Ghazali itu? Ialah al-jannah. Wabillahi taufiq, wallahu ta'ala ala wa ala. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.